Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabb Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung balik kitab kita, kitab Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Rasyid Al-Banjari. Kita nak masuk babul mawaqit. Ini bab pada menyatakan segala miqat. Miqat haji dan umrah. Yakni dua waktu ihram haji, waktu nak niat haji lah. Ihram lah. Dan niat ihram umrah lah. Dan tempatnya, ada miqat ni, miqat zamani dan miqat makani dia. Tempat niat lah, tempat niat haji. Masa niat haji dah, waktulah, miqatnya waktu dah. Tempat waktu, tempat waktu lah kita kata dah. Miqat ni ada dua jenis, iaitu miqat zamani dan miqat makani. Lepas tu yang dimasukkan dengan miqat zamani dalam ihram, zamani masa dah. Makan ni tempat dah. Miqat zamani dalam ihram dan umrah adalah sepanjang waktu, kerana sepanjang tahun dapat dipakai untuk berihram umrah. Kalau umrah tu boleh sepanjang tahun. Tak kira musim haji ke, lepas musim haji ke, dia tetap boleh ihram, boleh apa niat buat umrah tu boleh dah. Namun dilarang berihram umrah bagi yang sedang mengerjakan ibadah haji selama ia masih melaksanakan pekerjaan haji, seperti melontar, kerana dirinya masih dalam hukum berihram. Tapi kalau dia tengah buat haji tak boleh lah niat dah bagi hak tu haji apa boleh. Tapi kalau dia tengah buat haji selesai lah sudahnya melontar jumrah tu sampai ke hari tasyrik dah tak. Jadi kena sudah lah ibadah-ibadah haji lah. Kerana itu tidak terbanyak ada terjadi dua kali haji. Saya tanya Pumi. Sunat memperbanyakkan mengerjakan umrah sekalipun dalam sehari, dikerjakan berapa kali. Kerana umrah itu lebih afdal. Sunat memperbanyakkan mengerjakan umrah sekalipun dalam sehari, dikerjakan berapa kali, kerana umrah itu lebih afdal dari tawaf. Menurut qaul yang kuat, sekalipun masa lamanya tawaf dan umrah itu sama lah. Kalau umrah sama setama mana pun, lebih kurang dah pasal tawaf nak umrah ni, ya umrah tu dia kena tawaf dengan cukup lah dah. Ya umrah tu sendiri dia kena tawaf dan sa'i kan. Dia ada sa'i lah. Dah, tawaf tu sa'i, lepas cukup dah. Jadi, mengikut mazhab kita ni ada khilaf ulama dah. Mazhab kita ni, dalam sehari tu boleh buat banyak kali, kalau boleh cakap dah tak? Dah. Cuma janganlah ada nyuhur dah. Cuma mazhab lain tu, dia kata tak boleh dah. Dia kata, Nabi pun tak pernah buat, Nabi sekali buat ya. Tak ada kerja tu bik pulak masuk dalam Mekah. Lepas tu bik pulak, masuk pulak dah. Tak ada padah dah gitu dah. Cuma kalau kita tanpa sengaja pergi luar, masuk sekali masuk tak, sekali umrah lah. Gitulah ikut mazhab lain. Ni pisah keluar pula dah. Jadi tak perlu mengikut mazhab lain. Dan Nabi pun buat sekali je nah. Tak ada pula diriwayatkan Nabi ni tubik masuk dah. Allah alam dah khilaf dah. Miqat zamani pula bagi ihram haji dimulai dari awal bulan Syawal, awal bulan Syawal hingga Zulkaidah dari 10 hari Zulhijjah. Gitulah. Bulan Syawal, bulan Zulkaidah dan 10 hari Zulhijjah sekat tu lah. Jadi baru dah kalau tak dah lah nak tawaf rukun ke apa dah. 10 Zulhijjah gitulah, kena niat tu sebelum 10 Zulhijjah lah. Masa 10 Zulhijjah tu boleh lagi lah, walaupun dia tinggal ada rukuk Arafah. Tak boleh dah tak.
Tak ada wukuf, tak jadilah haji lah. Gitu dah. Sampai 9 lah kira dah. Kerana itu masa ihram haji cukup panjang. Semenjak awal bulan Syawal sampai dengan hari raya haji, maka sahlah berihram haji dalam waktu itu sekalipun hanya tinggal sedikit saja dah. Bukan dia lagi wukuf Arafah sementara dah. Umpamanya ihram haji orang yang datang dari jurusan Mesir, yang datang sebelum fajar hari raya dah, sebelum subuh hari raya. Kalau seorang berihram haji selain dari waktu yang disebutkan di atas, umpamanya pada bulan Ramadan, maka sahlah ihramnya menjadi ihram umrah. Niat ihram haji pun jadi umrah saja dah. Kerana bukan musim dia dah. Sekalipun ia tahu bahawa seperti itu dilakukannya dengan sengaja. Walaupun sengaja tak jadi haji, jadi umrah saja dah. Kena syawal baru start niat haji dah. Maka cukuplah umrahnya dilaksanakannya sebagai umrah wajib. Kerana kalau berihram haji pada bukan waktunya, maka berubah menjadi ihram umrah saja, tak jadi ihram. Tapi boleh jadi hak wajib, pasal wajib ke seorang wajib sekali dah. Inilah yang mengenai miqat zamani. Tapi biasanya dia buat sekaligus dah. Biasanya orang buat itulah tamatuk kau gapo tu. Ya ada dah ya, umrah situ dah. Ya ada haji dah. Jadi serentak. Tapi kalau dia nak suku jadi gitu dah nak. Boleh tu jadi umrah lah, tapi tak boleh jadi haji lagi dah. Sedangkan miqat makani miqat tempat ihram haji bagi orang berada di Mekah, baik bagi penduduk Mekah maupun bagi penduduk bukan penduduk Mekah, namun sudah berada di Mekah, maka miqat makani bagi mereka adalah kota Mekah itu sendiri. Dia boleh niat di Mekah lagi lah. Kalau dia nak haji, dia umrah dulu, lepas tu haji. Pada niat di Mekah, kota Mekah itu sendiri lah. Tidaklah memadai berihram dari luar kota Mekah, sekalipun bertepatan dengan kota Mekah. Baik dalam haji ikran, tamatuk maupun haji ifrad. Dia niat daripada Mekah lagi lah. Buat haji dia. Dia pergi lah ke Muzdalifah, ke Arafah dan sebagainya lah. Dia ada step-step dia lah. Niat ni di kota Mekah lagi lah. Miqat makani, miqat tempat ni. Kalau ia keluar dari kota Mekah ke satu tempat yang jaraknya dengan kota Mekah belum mencapai jarak yang boleh mengqasarkan solat, seperti orang yang melakukan ihram, niat ihram tu di luar kota Mekah, tidak kembali ke kota Mekah sebelum waktu wukuf di Arafah, maka ia dianggap berdosa dan wajib bayar dam dah. Jadi ia sepatutnya kena Muzdalifah 8 Zulhijjah lagi dia masuk Mekah dah. Tiba-tiba dia masuk tu wukuf lah. Masa wukuf baru siapa dah. Kata wukuf tu kata sah haji dia dah. Dia dosa dan kena bayar dam ni. Dia dam pula, denda dah. Dan demikian juga kalau ia kembali ke kota Mekah sebelum wukuf, sedangkan ia sudah berada pada jarak yang diperbolehkan melakukan solat qasar, maka ia dianggap berdosa dan wajib bayar dam dah. Jadi kembali sebelum wukuf, jarak dia tu boleh lagi, masuk jauh lagi lah. Bila solat qasar ni masuk jarak dia jauh lagi daripada Mekah ni. Bayar dam juga lah dah. Tak sampai waktunya awal 8 Zulhijjah sekurang-kurangnya dah. Dikecualikan dari orang yang disebutkan bagi orang yang Mekah yang mengambil upah menghaji ke orang lain. Tapi ada orang Mekah dia terpaksa bawa mari-mari orang haji tu tubik masuk tak apalah. Maka bolehlah mengambil miqat orang yang dihajikan agar dapat berihram dari miqatnya dah. Dan yang lebih afdal bagi yang berihram dari Mekah, bahawa ia mengerjakan salat sunat ihram di Masjidil Haram. Pakai ihram, niat pakai semaya sunat ihram di Masjidil Haram dah. Kemudian menuju rumahnya untuk berihram. Bagi rumah dah. Kemudian kembali lagi ke masjid untuk melaksanakan tawaf wada'. Tawaf selamat tinggal. Kalau ingin melakukan tawaf wada', kalau tawaf wada' baginya hanyalah sunat saja dah. Sunat ni bukan wajib dia. Pasal tawaf wada' ni bukan tawaf wada' terakhir haji tu dah. Di tawaf wada' nak tubik sementara nak pergi ke Muzdalifah, ke mana-mana tempat tu upacara haji, manasik haji, maka dia boleh tawaf wada' lah. Ni sunat saja dah. Tawaf wada', tawaf wida' adalah peribahasa dia. Miqat makani ihram umrah bagi yang tinggal di Mekah.
Mikot makan ni ihram umrah dia, niat umrah dia. Orang bagi orang tinggal di Mekah ialah dari tanah halal. Kalau umrah dia kena tubik nah. Ni cerita haji nah. Kalau cerita haji dia kena niat di tanah haram di Mekah lah nah. Tapi kalau dia orang yang nak buat umrah, dia kena keluar daripada tanah haram dah. Kena pergi tanah halal dah. Maka memadailah tanah halal yang terdekat dari kota Mekah pada jurusan mana sahaja pun yang dikendakinya. Ikutlah hak mana dikata ke situ kawasan disebut. Dah tetap dah kaji Arab saja tetap dah sini lah mikot makan ni lah. Mikot makan ni tempat yang kira boleh niat dah. Jadi keluar sikit boleh buat umrah dah. Oleh sebab itu kalau orang Melayu ni, orang mazhab Syiah ni, tubik semua lah, tubik Tan'im ke apa dah. Pergi niat masuk nah. Mazhab kita kata boleh buat banyak kali meh. Mazhab lain molek tuah banyak kali dah. Tak payahlah tubik masuk dah. Itulah cerita dia. Orang yang berada di Mekah hendaklah keluar ke tanah halal untuk melaksanakan ihram umrah, niat buat umrah tu dah. Kalau ia berihram umrah dalam batas tanah haram, atas tara lah dah. Sahlah ihramnya, tetapi hendaklah ia keluar lagi ke tanah halal agar terlepas dari dosa. Dosa juga dah. Sah ihram tapi dosa dah. Dan kalau tidak keluar ke tanah halal, maka ia berdosa dan wajib membayar dam juga. Umrah bukan bayar dam. Haji lagi lah banyak nak bayar dam. Jadi kena ikut step dia lah. Jangan duduk lawai step-step dia sebab bercanggah dengan aturan syariat agama ajar dah. Takut punah agama dah. Sebab apa denda-denda ni nak? Bid'ah lain tak ada denda. Haji ni ada denda, takut jadi bid'ah. Sebab yalah haji ni lagi lah besar dah. Nak jaga dia supaya tidak punah jana upacara haji tu. Manasik haji dah. Tak boleh orang reka-reka tukar tak boleh lah, punah agama dah. Adapun yang terafdal miqat makan ni, tempat waktu tempat makan ni dah, tempat nak niat ni. Dalam melaksanakan ihram umrah dari tempat yang bernama Ji'ranah. Lagi satu nama ni nama Ji'ranah, yang jaraknya dari kota Mekah sekitar 12 batu lah. 12 mil. Dan menurut sebagai ulama jaraknya 18 batu, gitulah dah. Nabi berihram umrah dari Ji'ranah, dan menurut Azra'i meriwayatkan dari Jundi tentang fadilah Ji'ranah, kelebihan Ji'ranah, kerana 300 orang Nabi berihram umrah dari Ji'ranah. Wallahu a'lam lah tempat mana ni dah. Tapi sekurang-kurangnya Nabi sendiri pernah buat dah. Sudah itu tempat yang bernama Tan'im, yang jaraknya dari kota Mekah sekadar 3 batu. Dekat sekali. Ini orang biasa kita Tan'im dah. Tak pergi jauh dah. Kali tu ni mazhab kita cakap lagi hak jauh Ji'ranah dah. Yang kita 3 batu lah dekat dah, iaitu Tan'im lah. Nabi pernah menyuruh Aisyah berihram umrah dari Tan'im, dan sekarang ini dinamakan Masjid Aisyah. Ada Masjid Aisyah di Tan'im tu kerana Aisyah pernah disuruh oleh Nabi untuk pergi keluar ke tanah halal untuk niat umrah dah. Sudah Tan'im ialah tempat yang bernama Hudaybiyah, yang jaraknya dengan kota Mekah sekitar 12 batu, dan menurut sebagian ulama jaraknya 18 batu dari kota Mekah. Ini dipanggil Hudaybiyah ni. Tempat perjanjian Hudaybiyah lah. Ni pun tanah halal. Kerana Nabi bersolat sunat ihram dari sana ketika hendak masuk kota Mekah untuk menyelesaikan umrahnya. Nabi pernah umrah tu daripada sana lah niat dia. Jadi sini 3 tempat yang sebut dah. Ji'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah. Ji'ranah, Tan'im dan Hudaybiyah dah. Okay, orang yang datang dari luar kota Mekah, baik dari Mekah yang pergi keluar kota Mekah maupun bagi orang yang datang dari daerah-daerah yang lain yang ingin berihram haji dan umrah, maka miqat makan ini telah ditetapkan oleh Rasulullah yang sesuai dengan arah kedatangan mereka tadi. Betul-betul hak Nabi tetap lah. Hak ni hak Nabi tetap. Ya beza lah dengan hak sahabat tetap tu tak. Jadi kita kena tahu dulu hak Nabi dah. Kita nak bincang bid'ah hasanah, kau nak bincang apa pun kena tahu dulu hak mana hak sahih dulu dah. Kita tak ada tahu tempat temu dia. Tadi kena tahu dulu. Okey, lepas tu miqat makan ni bagi orang yang datang dari jurusan Tuharah, Yaman. Ni baru bincang. Ialah yang Lam atau kota Jeddah. Ni Jeddah lah. Atau kata B tu yang dalam tu miqat makan ni bagi orang datang dari Yaman dah. Miqat makan ni bagi orang yang melalui daerah Najd, daripada timur apa panggil timur laut
daripada timur laut tu, daripada jurusan Najat dan Hijaz adalah Qarnul Manazil. Ni timur Qarnul Manazil dah. Miqat Makkah ni bagi orang yang datang dari jurusan Iraq. Iraq ni atas sikit dia. Lebih kurang Najat juga tapi atas sikit. Iraq lah dah. Dan dari Khurasan ialah Zatul Anaq. Okey. Bukan Zatul Anaq, Zatul Iraq. Zatul Iraq ni salah dah. Zatul Iraq. Zatul Iraq. Ketika miqat itu jaraknya sama dengan kota Mekah sekitar 2 marhalah. Miqat Makkah ni bagi orang yang datang dari jurusan Mesir dan Morocco dan melalui negeri Syam yang melewati kota Tabuk, maka miqat Makkah ni Juhfah, iaitu nama sebuah kampung yang sudah ditinggalkan orang. Sudah kota Rabiq yang jaraknya dengan kota Mekah sekitar 6 marhalah. Jauh lagi ni dah 6 marhalah dengan kota Mekah. Okey, 6 marhalah takriban lebih kurang dah. Dan miqat Makkah ni bagi orang yang datang dari jurusan kota Madinah, ialah Zulhulaifah yang sekarang ini dikenali dengan nama Bir Ali dah. Zulhulaifah yang jaraknya dengan kota Madinah sekitar 3 batu dah. Ialah termasuk miqat yang terjauh dari kota Mekah kalau dibandingkan dengan miqat-miqat yang lainnya. Paling jauh 3 batu dari kota Madinah. Mekah lagi jauh lah dah. Ni hak paling jauh sekali daripada kota Mekah dah. Dekat dengan kota Madinah tapi Okey, bagi yang melalui daerah yang tidak ada miqatnya, maka kalau bertepatan dengan suatu miqat, baik di sebelah kanan atau sebelah kirinya, maka hendaklah ia berihram dari daerah yang bertepatan dengan miqat itu. Baik miqat yang berada di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Tidak boleh bertepatan dengan miqat yang berada di hadapannya atau yang di belakangnya. Yang paling jauh kira ni. Tapi kalau tidak jelas miqat itu atau tidak jelas apakah tempat itu bertepatan dengan miqat, hendaklah ia berijtihad dalam menentukan tempat miqatnya. Dan sunat baginya berhati-hati ihtiyat. Berhati-hati ni jauh ni. Mana tahulah. Dan kalau bertepatan dengan 2 miqat dan salah satunya lebih dekat, maka tempat yang terdekat itulah miqatnya. Tempat terdekat bukan tempat terjauh, tempat terdekat miqatnya. Kalau dekat ni pun dekat sikit, ni jauh daripada Mekah dah. Ambil dekat. Kalau kedua miqat itu sama jaraknya, maka miqat yang terjauh dari Mekah itulah miqatnya dah. Sekalipun tempat bertepatan dengan miqat terdekat dengan kota Mekah, lebih dahulu dicapainya dari miqat terjauh dari kota Mekah. Dan kalau kedua miqat sama dekatnya dengan kota Mekah, maka hendaklah dia berihram dari tempat yang bertepatan dengan kedua miqat itu. Dan kalau tidak bertepatan pada salah satu dari kedua miqat sebelum tiba ke tempat yang bertepatan dengan kedua miqat tersebut, maka hendaklah ia berihram dari tempat yang pertama yang bertepatan dengan miqat itu. Tidak boleh berniat sampai betul-betul bertepatan dengan miqat yang kedua. Seperti juga tidak boleh bagi yang melalui jalan Zulhulaifah menunda ihramnya sampai ke Juhfah dah. Dia sapa dah. Mana dekat lah dah. Kalau sapa terdekat kat, dia kena pergi tempat. Moleknya pergi betul-betul sapa ke tempat tersebut lah. Sebab situ diajar dah, ada syariat dah. Kita buat tempat tengah-tengah tu jauh lagi, baiklah kita pergi tempat betul-betul dekat dengan kawasan miqat yang telah disebutkan. Siapa yang bertempat tinggal antara miqat dan kota Mekah, maka miqatnya adalah tempat tinggalnya. Maksudnya tak perlu dia keluar. Dan kalau pada pertengahan jalan menuju Mekah tidak ada miqat lagi, dan kalau tidak bertepatan dengan salah satu miqat, hendaklah berihram dari tempat yang jaraknya 2 marhalah dari kota Mekah. Kalau dia tak ada tempat miqat dekat-dekat tu dah, kena 2 marhalah, maksudnya 1 kilo gitu, lebih kurang dah. Biar je niat situlah moleknya dah. Kalau tidak kak, dia carilah molek pergi cari tempat. Kalau tidak menyusahkan tambah-tambah dan ni guna kereta dengan enjin kak, pergilah tempat miqat-miqat disebut baru jelas lah, tidak ada khilaf dah. Situlah tempat miqat Nabi ajar, syariat ajar, sahabat ajar dah. Siapa yang melalui miqatnya namun ia tidak ingin mengerjakan haji dan umrah, maka miqatnya ialah tempat di mana timbul keinginan naik haji dan umrah. Itu niat lagi dah. Dah
Mula tak usah niat haji. Tiba-tiba mikir buat haji dah. Tempat mana-mana pun ada keinginan tu niat haji umrah. Siapa yang melalui miqat sedangkan ia ingin menunaikan haji atau umrah, wajiblah ia berihram dari miqat tersebut, kerana kalau ia melampauinya sedang itu baru berihram dan tidak berniat kembali ke miqat atau ke tempat yang jaraknya sama jauh dengan miqat, maka para ulama telah ijma' mengatakan wajiblah bayar dam kerana melalui miqat dan wajib kembali ke miqat dengan ihramnya. Jadi tak boleh dia tahu awal-awal niat nak buat haji, kena niat pada tempat miqat, tempat telah disebut sebagai tempat niat. Tak boleh dia pakai pergi jadah, pergi lepas gitu dah. Sebabnya akan merosakkan agama. Sebab tu lah ajaran agama nak suruh niat situ dah. Jadi kalau dia tak tiba langsung, memang tak ada niat. Tiba sampai tengah ada kesempatan lagi molek aku buat haji dah. Boleh niat situ. Tapi kalau tidak kak, asal nak niat nak haji dah tiba lepas ni ya ada dah hati nak niat haji, tak boleh lah. Dia kena buat lalu tempat yang telah ditentukan tempat niat. Dan kalau ia telah berihram atau ingin berihram dari miqat, kalau belum berihram masih juga dianggap berdosa kerana sengaja meninggalkan ihram dan miqat terkecuali adanya uzur lah. Jadi dia kena betul lah, usaha lah sedang mana dah, kecuali uzur dah. Dan ia wajib membayar dam sesudah melalui miqat pada tahun itu juga. Tak boleh tangguh tahun depan dah. Dan ia tidak boleh tidak kembali ke miqat. Tetapi cukup ke tempat yang jaraknya sama dengan jarak kota Mekah dengan miqatnya sebelum ia mengerjakan ibadah haji atau umrah. Dan juga boleh tidak kembali ke miqat kerana adanya uzur. Kalau ia kembali sudah mengerjakan haji dan umrah, sekalipun hanya mengerjakan tawaf qudum saja, tidaklah menghapuskan dam kerana itulah mengerjakan ibadah dengan ihram yang belum sempurna. Jadi dia kembali balik kapal sudah buat haji umrah, tapi buat haji tawaf qudum saja dah. Jadi tak hapus dia lah, akan bayar denda dah. Ihramnya belum sempurna lah, kena sudah lah. Dia start niat, dia start buat ibadah haji, niat mula ihram tu dia kena sudah lah. Tak boleh waktu ramai waktu abewak dia agama ni nak. Jadi dia lepas lah, dia tak payah undur kembali lah dah. Dia kena bayar denda sajalah dah. Dah. Jadi tak payah lah, dah telajak dah. Dia kena ikut asalnya. Ihram dan miqat lebih afdal dari berihram dari negerinya dah. Jadi berhati-hati kena buat start kapur dah. Tak boleh dah. Niat-niat ni kena tempat ihram dah. Tempat miqat lah. Kerana Nabi SAW berihram haji dan umrah pada tahun perjanjian Hudaybiyah dari Zulhulaifah, bukanlah dari kota Mekah. Bukan daripada kota Mekah, tapi dari tempat tu lah. Okey, lepas tu bukan kota Mekah, dari kota Madinah ni. Silap kota Mekah, dari kota Madinah. Bukan dari kota Madinah, tapi daripada pada tahun perjanjian di Zulhulaifah ni. Okey. Kita sambung sikit lepas ni lah kita nak sambung. Pasal pada menyatakan rukun haji dan umrah. Bermula rukun haji itu ada 6 perkara. Pertama ihram, niat lah, iaitu berniat mulai mengerjakan ibadah haji. Yang keduanya wukuf, yakni berhenti di Arafah. Wukuf, berhenti di Arafah. Yang ketiganya tawaf di Baitullah. Yang keempatnya sa'i antara Safa dan Marwah. Yang kelimanya khalq, yakni mencukur rambut atau menggunting rambut. Yang keenamnya tertib pada sebahagian besar rukunnya kerana wajib mendahulukan ihram daripada rukun-rukun yang lain. Mendahulukan wukuf dari rukun yang di belakangnya. Mendahulukan tawaf dari sa'i. Boleh mendahulukan bercukur dan tawaf dari tawaf dan sa'i. Cukur tu boleh buat awal. Dan boleh melambatkan bercukur dan tawaf dan sa'i. Tapi banyaknya kena ikut terutih lah. Dan boleh ikut terutih lah. Rukun umrah pula ada 5 perkara. Pertama ihram. Yang kedua tawaf.
Yang ketiga sa'i, yang keempatnya bercukur, yang kelima tertib pada seluruh rukunnya. Ini kena tertib betul-betul lah. Umrah ni tak ada boleh tukar dah. Haji pun sah, janganlah nak cukur, jangan ngelah tu boleh perawal dah. Tapi hak lain tu tetap kena sama. Tapi umrah mesti ikut tertib, cukur mesti ngelah kali dah. Setakat tu sajalah pasal panjil. Lepas ni bab ihram pula. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.